Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Ali dan isteri serta rombongan Queen's Travel dari Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang baik ini dapat kita berada di dalam satu majlis ilmu, rombongan kita, lawatan kita, walaupun kita melawat, tetapi kita ada pengisian ilmu daripada subuh tadi lagi sampai sekarang. Ya, kita berada di dalam suasana ilmu, dan baru tadi kita sama-sama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat bahawa kelebihan berselawat ke atas Nabi ini Allah Ta'ala ya juga akan berselawat balik kepada kita. Ya, malaikat juga akan memberikan ya doa kepada kita, mudah-mudahan diberikan kebaikan pada kita. Kalau tuan-tuan tengok kepada kitab-kitab kelebihan berselawat, orang yang mengadakan maulid, orang yang mengadakan selawat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala murahkan rezekinya. Ya, Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada dia pada tahun itu. Oleh sebab itu kita digalakkan, malah disuruh untuk membanyakkan berselawat ke atas junjungan kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita akan membicarakan tajuk berkenaan dengan keluarga sakinah. Ya, sakinah maknanya keluarga yang tenang, keluarga yang damai, sakinah. Ya, ketenangan, kedamaian, dan itulah yang kita harap pun. Yang kita harapkan ialah tenang. Kita tak nak ribut-ribut. Kita tak mau keluarga yang ribut. Kita nak keluarga yang tenang. Ya, lupa nama dia. Apa nama? Apa nama? Sarah. Apa? Mai Sarah. Ustaz ingat Sarah aja. Mai Ustaz lupa. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak keluarga yang tenang. Bila sebut keluarga yang tenang, bukan hari ini boleh kita bina keluarga yang tenang. Ya, ada orang nak dapat ketenangan dengan berbagai-bagai cara, dengan berbagai-bagai usaha untuk mendapatkan ketenangan, tetapi tetap tidak mendapat ketenangan. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan keluarga dia tenang sejak daripada awal perkahwinan sampai sekarang ini dah 40 tahun. Tenang je, tak ada gaduh-gaduh, tak ada beletir-beletir, sebab suami isteri bisu, tenang gitu. Jadi duduk di rumah pun elok, tak ada cakap gaduh-gaduh, tak ada. Ini Allah Ta'ala berikan ketenangan pada kita, ya. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak tenang, yang mana belum kahwin, carilah orang macam itu, insya-Allah. Ya, dia sabar je, diam je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang ketenangan, ada yang Allah bagi tenang kepada dia sampai habis usia orang ni. Ada yang tenang 2 tahun pertama, masuk tahun yang ketiga dah bergelora. Ada orang yang tenang di hujung, ada yang tenang di awal. Ada yang tenang di awal, di hujung tak awal. Tak tenang. Umur dah 60, 70 bercerai. Ya, 60 dengan 70 masih lagi kita ingatkan bahagia. Elok dapat cucu je terus gaduh. Rupa-rupanya doa masa kahwin hari tu, semoga bahagia ke anak cucu. Maknanya bila dapat cucu dah tak bahagia dah. Ya Allah. Ataupun doa pun penting juga tuan-tuan. Jangan doa aku suka je. Jadi ini yang dikatakan ketenangan. Ada orang yang tenang dengan suami pertama. Tapi bila dia kahwin, bila suami dia mati, dapat suami yang baru, dah tak tenang. Ada yang tak tenang dengan suami pertama. Bila kahwin baru lepas bercerai, dapat suami baru, baru tenang. Sebab itu tuan-tuan yang disebutkan sakinah tadi, keluarga yang tenang tadi, lebih kepada rezeki kita. Belum tentu kita baik, dapat suami baik. Belum tentu suami baik, dapat isteri baik. Belum tentu. Dia lebih kepada jodoh, lebih kepada rezeki.
Dan yang paling pentingnya bahawa itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kadang-kadang yang bercakap ni pun tak tenang tuan haji. Tuan-tuan ingat yang bercakap dia tenang ke? Dia pun serabut perut juga tuan-tuan. Macam-macam masalah dalam rumah tangga dia. Ya, tak tenang juga dia. Isteri buka pintu, cekak pinggang macam. Pasal dia lambat? Bagi 10 alasan. Jenuh tuan-tuan, nak cari 10 alasan. Jadi tuan-tuan bila sebut saja tentang sakinah, bagaimana nak mencapai tahap sakinah? Sebab itu ada beberapa perkara asas yang kita kena jaga supaya keluarga kita ini tenang. Keluarga kita tenteram. Litaskunu ilaiha. Supaya kamu rasa tenteram dengan dia. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut. Tujuan perkahwinan itu asasnya ialah supaya kamu merasa tenang. Jadi kalau tuan-tuan sekarang kahwin tak rasa tenang, maknanya belum mencapai tujuan kahwin tu. Lepas kahwin je pening kepala. Dulu tak kahwin senang, tak ada siapa nak usik malam-malam. Nak bangun pukul berapa pun tak kisah, tak apa. Kalau tak masak pun tak kisah. Sekarang sudah pening kepala. Dalam kita pening pun dia suruh kita masak. Itu yang menambah-nambahkan pening tadi. Ya, tidak ada langsung budaya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik, yang pertama, bagaimana kita nak dapatkan asas? Asas je cerita malam ni tuan-tuan. Yang asas yang pertama, bagaimana kita nak dapatkan keluarga yang bahagia? Mesti memilih pasangan mengikut yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama kita. Itu nombor satu. Akak-akak kalau nak tengok anak-anak akak nanti kahwin, tenang rumah tangga dia. Sebab kalau anak menantu kita tak tenang, dengan mak mertua mak pun tak tenang. Sebab tu disuruh cari calon-calon suami yang bagus, calon-calon isteri yang bagus. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga aman harmoni. Saya nak masuk studio 29 hari bulan. Jadi itu yang praktis malam ni tuan-tuan. Ya, 29 hari bulan ni saya akan masuk studio. Saya nak jadi recording artis. Saya akan buat record dengan Rabbani. Ya, dapatkan CD yang original di pasaran ya, insya-Allah. Lepas ni rambut saya panjang lah macam brother kita tadi lah. Ya. Okey, masya-Allah. Ya. InsyaAllah tuan-tuan, lagu tadi saya sebut, carilah pasangan hidup betul-betul oh kawan. Dia suruh kita cari. Dia bukan boleh suruh duduk di rumah, anak dara duduk di rumah, kamu jangan cari, pergi, malu korang, kamu timba, kata dia. Duduklah di rumah hamba Allah tu, carilah ya Allah, datanglah orang Minang. Aku nak Minang macam mana kita dalam bilik. Kunci pintu, tutup tingkap, tarik langsir semua. Dia suruh kita cari, sebab tu dalam Islam, tak salah orang perempuan pergi meminang orang laki-laki. Cuma jangan tuan-tuan faham, meminang itu bawa tepak sirih. Datang minang ni, anak makcik ni, makcik. Ya, ada anak dara namanya Siti datang nak minang kamu, nak ke? Malulah anak kita. Anak kita pun ada muka dia dan ada air muka dia. Maksud meminang orang perempuan, meminang lelaki, ialah menyuruh orang laki-laki bertanya si laki-laki. Wakilnya siapa? Haji Ali, Ustaz Ali. Salih cuba tanya si brother tu. Bagus, saya suka tengok dia. Rajin semayang. Semayang bagus, baca Quran pun bagus. Ya Allah, tertib, kerjanya pun bagus. Boleh tak Haji tanya, dia dah ada makwa belum? Kalau belum Haji, bawa-bawa lah ke anak saya pun ada. Itulah maksud dia. Jadi Haji Ali pun jumpalah dengan brother tadi. Assalamualaikum saudara. Dah kahwin belum? Itu cara dia. Belum lagi tuan Pak Haji. Yang semalam kan kamu bawa satu perempuan. Itu pun isteri saya. Tapi kamu kata belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi seorang. Ya, betul lah tu. Rupa-rupanya ada suami orang. Sahamnya dah jatuh. Jadi dia kata, saya tak ada kawan Tuan Haji. Kenapa Tuan Haji tanya? Kalau kamu nak, anak Pak Mat Tempe tu kosong. Orangnya bagus. Aku recommend. Dulu aku dah ngorak tak dapat. Sekarang aku bagi pada kamu. Itu maksud dia. Jadi tanya sekali je, kamu nak ke tidak? Kalau kamu nak, kita boleh tengok. Di mana kita nak tengoknya Tuan Haji? Dia tu cikgu sekolah. Kita tunggu masa dia balik sekolah, masa dia tunggu bas. Boleh macam itu.
Tetapi walaupun kita buat macam tu tak salah, tetapi kurang sesuai. Sebab perempuan tadi tak boleh control handsome. Ya, cikgu sekolah tu keluar, peluhnya ya belteh kata dia. Jadi dia tak boleh. Tiba-tiba hidungnya gatal. Dia koreknya hidung dia. Sampai habis jarinya. Jadi si brother tengok, pak cik tak jadilah. Nampak sangat brutalnya pak cik kata dia. Sebab itu dalam Islam, kalau kita nak pergi meminang orang, sebaik-baiknya, kalau kita bukan nak meminang, nak menengok, sebaik-baiknya kita kena cakap. 24 hari bulan kita orang datang nak nengok, nak menengok je. Gitu jadi boleh dia control handsome dia. Boleh dia pergi spa, sauna ke apa mana patut. Bolehlah dia touch up mana patut. Ini tidak, pergi tengok curi-curi. Kena kawah malu. Lepas dia korek, dia tengok pula tu. Tengok, Tuan Haji, cancel. Tak payah. Menakutkan saya lah. Jadi begitu caranya. Kemudian, Tuan Haji Ali tadi, bila dah tanya si Mamat tadi, maka tidak perlu lagi tanya. Jangan lagi tanya selepas itu. Seminggu selepas itu tanya lagi. Macam mana, Mat? Jadi ke? Jadi ke? Tak mau dah. Cukup sekali itu. Kalau dia nak, cakap. Kalau dia tak nak, diam. Itu caranya laki-laki meminang orang, perempuan meminang orang laki-laki. Bukan maknanya, Mat, macam mana, Mat? Dia orang dah tunggu, Mat. Mat, macam mana, Mat? Dia orang tunggu, Mat. Tak payah. Cakap pada dia. Kalau kamu nak, kamu datang jumpa aku. Kita pergi meminang. Lepas itu baru pergi minang. Bukan laki-laki itu duduk di rumah bersimpul. Kenapa, Mat? Hari ni orang nak menengok. Ya Allah. Geli aku tengok kamu ni. Dah duduk bersimpul dengan inainya, ya Allah. Di belakangnya pula ada siput lagi, tuan-tuan. Itu bukan cara dia. Dia tetap pergi meminang si perempuan. Macam biasalah dengan dia lah. Pergi buat apa hantarannya. Jangan dia pula duduk tempoh di situ. Ya Allah, aku letih tengok kamu. Itulah cara dia. Sebab itu akak-akak, abang-abang. Kalau ada orang yang abang-abang, akak-akak berkenan untuk dijadikan menantu, itulah cara dia. Anak tuan-tuan, anak akak-akak tak malu. Kalau dia tolak, tak ada apa. Bukan maknanya pergi ke kampus dia, cakap budak ni bagus. Esok nanti telefon lagi, nanti dia hebohkan. Dia kecohkan satu kampung. Anak orang tua tu nak dekat aku tau. Aku je tak layan. Dia tu bangga pula dia. Anak dara tu pula malu, nak keluar rumah pun tak boleh dah. Jadi Islam mengajar begitu. Bukan maksud meminang itu pergi macam itu, tidak. Dia merisik. Sebab itu tugas perisik ini sangat pandai, sangat penting. Dalam Islam ni tugas tukang risik ni sangat bagus. Dia inilah yang menjalankan supaya kerja-kerja perkahwinan berlaku. Kalau kita tengok dalam cerita anakku Sazali, tukang risik ni mak dara tu. Siap bawa soget lagi, tembakau lagi ni. Cepatlah aku nak pergi meminang orang sebelah sana. Garam benar, tuan-tuan. Lala Zaitun lari ikut P. Ramlee pergi Singapura. Baru dia tahu. Jadi tentu orang itu yang kena pandai, bijaksananya. Orang dulu-dulu kalau nak meminang, dia duduk di bawah rumah. Dia tengok tapak kaki anak dara tu. Kalau papannya elok, dia berjalan. Maknanya anak dara tu lembut. Tapi kalau papanya melenduk, kompom ini kasar ni. Rupanya yang lalu tu bapak dia memang sikit punya besar ke tapak kaki dia. Dulu-dulu orang tengok macam itu. Sekarang orang perempuan, orang laki-laki dah tak maunya lembut-lembut. Nanti susah buat kerja. Sebab tu dia cari yang kuat-kuat, yang berani-berani. Senang nak pikul kelapa sawit, nak cop getah semua ni, nak motong getah, menoreh semua. Sekarang dia suka macam tu. Nak bela anak lah, bawa kereta, bawa lori semua. Sekarang orang perempuan, dia bukan setakat lagi bawa kereta. Malaysia ni lori balak pun perempuan bawa, tuan-tuan. Lori balak pun dia bawa, tuan-tuan. Tercabut balak tu jatuh tengah jalan. Dia pikul. Oi. Kuat gila perempuan. Ini zaman sekarang dah berubah. Dulu-dulu dia cari perempuan yang lemah lembut. Sekarang tak ada dah. Dia kata lemah lembut, payah buat kerja. Sekarang cari yang tegak-tegak. Senang buat kerja. Boleh suami jaga anak. Sebab itu ambil nombor satu pesanan yang dipilih oleh Nabi SAW. Dan yang Nabi pesan pada kita, dua je. Yang saya baca dah 3 hari lepas, saya tengok dalam YouTube tentang cerita orang. Ustaz Razli ni mengajar tak betul.
Nabi kata cari 4 yang beragama, harta, cantik dan keturunan. Kenapa Ustaz Kazim kata 2? Ustaz Kazim tak betul. Kamu yang tak betul. Kamu yang tak betul. Nabi sebut dalam hadis dia, manusia ni berkahwin kerana 4 sebab. Bukan Nabi kata kahwinlah kamu kerana 4. Salah. Ya, manusia ni kahwin kerana 4. Cuba tanya abang-abang ni, kenapa kahwin dengan akak? Dul, kenapa kamu kahwin dengan Dil? Apa jawab Dul? Sebab dia cantik. Berapa hantaran? $50,000. Mahal gila. Dia cantik. Nampak? Sebab cantik. Tanya pula Abang Dan. Abang Dan, kenapa kahwin dengan Kak Piah? Abang Dan tak erti baca Quran. Kak Piah kamu tu ustazah tau. Jadi aku jumpa dia baca Quran, dia mengajar orang baca Quran, aku rasa tertarik tau. Sebab tak ada orang kan nak mengajar aku kan. Jadi aku kahwin dengan dia sebab dia pandai. Nampak? Tanya pula Abang Din, kenapa kahwin dengan Kak Don? Sebab kita orang keturunan satu tau. Kita orang Said, dia Syarifah, ya okey lah. Nampak? Ada yang macam itu. Mat, kenapa kamu kahwin dengan Kak Pian? Nampak sangat beza umur kamu dengan dia. Apa ada pada umur? Yang penting wang. Nampak? Memanglah dia okeylah, dia memang nampak tua daripada aku, tapi wang dia. Nampak? Kalau aku kahwin dengan anak dara, duit tak ada. Aku pula kena support dia, kamu tahu. Sekarang dia support aku. Itulah sebab orang kahwin. Orang kahwin kerana 4, ada yang kahwin kerana harta. Siti, kenapa kamu kahwin dengan dia? Kan dah tua pakcik tu. Memang umurnya tua, tapi wangnya. Kalau saya kahwin dengan anak muda, mak rempit pula. Siapa nak tanggung saya? Saya naik rempit je, jatuh saya kan. Sekarang saya naik Mercedes. Tahu? 350 tahu. Nampak? Tapi kan dah tua. Tua tak ada masalah. Lagi cepat dia mati. Tanya pada Siti, kenapa you kahwin dengan orang Bangladesh ni? Tidak ada ke orang Melayu ti? Sebab hidungnya mancung. Bulu dadanya daripada perut sampai ke muka, kamu tahu. Yang datang minat aku orang Melayu, bulu apa pun tak ada. Subhanallah. Maknanya dia kahwin kerana sega. Kenapa kamu kahwin dengan dia? Kan dia dah ada 3 isteri. Kenapa kamu sanggup jadi 4? Sebab agamanya. Saya nak orang laki-laki yang boleh bimbing saya ke arah agama. Nampak? Kenapa kamu kahwin dengan dia, Siti? Sebab Siti keturunan orang Banjar. Bapak Siti pesan mesti kahwin dengan orang Banjar. Tidak mau dengan orang Jawa, payah. Nampak? Itulah 4 sebab tuan-tuan kahwin. Sekarang ini tuan-tuan kahwin dengan suami tuan-tuan. Akak-akak kahwin dengan suami akak-akak. Sebab apa? Dalam 4 inilah. Siapa yang kahwin sebab suami akak-akak handsome? Cuba angkat tangan macam saya. Ada? Ada tak yang kahwin sebab suami dia handsome? Ada? Walaupun tak pasti semayang. Itu ketepikan. Yang pentingnya handsome. Sejuk mata memandang. Ada? Ada sini yang kahwin kerana harta. Dia kaya. Dia toki ayam. Tiap-tiap hari ayam makan ayam free tau. Ada yang kahwin, cuba angkat tangan. Ada ni. Siapa yang kahwin kerana agama? Walaupun tak kaya, walaupun tak segak, walaupun tak ada tak, tapi agamanya okey. Kahwin ni ke? Dalam banyak-banyak 4 perkahwinan ini, kata Rasulullah, kamu ambillah yang beragama. Itulah yang paling bagus. Daripada agama inilah kamu akan dapat semua. Dengan sebab kamu kahwin dengan orang yang beragama, dapatlah cantiknya. Sebab orang yang beragama, kalau nak beranak, dia tak kisah. Tiap-tiap tahun beranak pun tak apa. Sebab dia tahu bersalin itu ialah pahala. Bersalin itu menaikkan darjat. Pahala dapat, dosa dihapuskan. Balik daripada haji dan umrah bagi orang yang bersalin. Tiap-tiap kali bersalin, Allah hapuskan dosa-dosanya. Macam orang balik haji. Akak-akak dia ada 4 anak, maknanya dia 4 kali dapat pahala haji. Habis tu saat kita tak payah pergi haji. Pergi juga. Tapi pahala dah dapat. Rajin-rajinlah beranak akak. Duduk saja tu beranak je lah. Masya Allah. Orang yang kahwin kerana agama akan dapat harta.
Allah berkat perkahwinan itu. Harta akan dapat. Ni abang-abang kita di Malaysia ni ramai ni. Asalnya gaji 400.5 aja kerja kilang. Kerja kilang. Gaji 400.5 starting masuk kerja kilang nasional. Kemudian kahwin dengan budak kilang juga. Daripada naik motor pergi kerja dulu, sekarang dah naik kereta. Daripada menyewa rumah dulu, sekarang sudah ada rumah sewa pula. Dulu masa bujang belum kahwin, pinggannya 2 butir. Semua 2 butir. Tapi sekarang sudah pinggannya berbutir-butir sekarang. Dulu keretanya tak ada, sekarang keretanya 3, tuan-tuan. Nampak kemewahan Allah bagi. Dulu tak ada masalah nak berjalan, sekarang dah boleh pergi umrah bawa isteri. Kenapa itu? Berkat kahwin itu. Orang yang berkahwin kerana agama, dia akan dapat cantiknya perempuan itu. Sebab orang yang berkahwin kerana agama tadi, dia boleh disentuh, boleh dipegang. Tetapi kalau orang yang berkahwin kerana cantik, kadang-kadang nak sentuh pun tak boleh. Dia kahwin kerana cantik. Malam-malam tak boleh sentuh. Abang, malam ni jangan buat apa-apa. Kenapa? I nak pakai maskara. Sudah tuan-tuan. Nak pakai mask ni. Nak tempek. Sapu dengan cat. Putih je muka dia. Malam besok abang jangan buat apa-apa. Saya nak buah timun. Dia tempeknya timun atas mata semua tempek. Suami dia ambil sos, tabur atas muka. Makannya ngam. Itu tak boleh sentuh, ini tak boleh sentuh. Pasal cantik. Sebab itu kalau kita kahwin dengan orang yang sederhana, harta dapat, bahagia dapat, semua dapat. Habis itu Ustaz, kalau yang cantik macam mana Ustaz? Jahat ke kami ni? Tidak. Jadikanlah diri beragama. Kalau kita orang beragama, cantik pula, package. Kalau kita beragama, kaya pula, package, 3 in 1. Kalau kita beragama, keturunan pula bagus, 4 dalam 1. 3 dalam 1. Yang inilah kita nak. Itulah maksud Nabi berkahwin dengan orang yang beragama. Bukan nak cari 4-4 ni, mana nak jumpa tuan-tuan? Mana nak jumpa? 4-4 mesti ada. Cantik dah ada, agama dah ada, bagus. Keturunan dah bagus. Miskin pula. Aduh. Kerja tak ada, menganggur pula. Kopaklah duit aku, kata dia. Dah cancel pula. Kerja dah dapat, jawatannya bagus, keturunannya bagus, agamanya bagus, tak lawa pula. I say man. Sampai ke mati tak jumpa tuan-tuan. Macamlah dia tu cantik sangat. Ada orang yang datang minta kat saya, tolong carikan isteri untuk dia. Saya kata insya-Allah. Saya tahu Ustaz ramai anak murid, saya kata banyak, stok banyak. Ya? Boleh buka buku stoknya. Saya tanya ciri-ciri macam mana yang abang nak? Ciri yang pertama kalau boleh putih, anak tunggal. Mana ada dia ni. Kalau boleh berkerjaya lah. Kemudian yang sejuk mata memandang lah. Saya kata abang, kalau abang nak macam itu, abang tunggu dalam syurga. Dalam syurga baru ada orang macam itu. Dalam dunia ni terimalah hakikat. Muka cantik, kentut busuk. Tak dapat nak dielak dah. Terimalah hakikat. Keturunan bagus dah, mak bapak bagus, perangai dia pula tidak bagus. Sebab itu Nabi kata kalau kita nak jadikan rumah tangga kita bahagia, ambillah yang beragama. Sebab bila dia beragama, dia marah kamu, dia takkan pukul kamu. Orang yang beragama, kalau dia marah, dia takkan marah je. Dia takkan naik tangan. Ini bukan setakat naik tangan. Kaki pun naik tuan-tuan. Isteri tengah tidur, dipijaknya perut isteri dia. Terkeluar anak dia tuan-tuan. Ada kes macam itu yang pijak isteri yang sedang mengandung tuan-tuan. Subhanallah. Kita nak yang handsome, nak yang segak, ambil. Penyepak dia pun segak juga tuan-tuan. Melekat 5 jari di sini. Ya, nasib baik tak bisu. Nasib baik tak bisu. Sepak kita di sini, masya-Allah, subhanallah. Orang yang beragama dia takkan tampar isteri dia. Dia takkan pukul isteri dia. Dia takkan ragging isteri dia. Sebab dia beragama. Ambil yang agama. Kalau dia tak suka dengan kamu, dia lepaskan elok-elok. Nampaknya ya, kita dah tak boleh hidup sekali, kita bercerai lah ya. Tapi kalau orang yang tak ada jahat agama tuan-tuan, dia gantung tak bertali tuan-tuan.
Nak minta cerai pun susah, nak pergi mahkamah panggil pun dia tak datang. Bertangguh sampai perempuan ni umur dah dekat 50, baru boleh dia datang. Orang yang beragama kalau dapat dia takkan pukul kita. Kalau dia baik dengan kita, dia tatang kita bagi minyak yang penuh. Ini. Tetapi agama saja belum tentu cukup. Agama saja belum tentu cukup. Berapa banyak orang yang ada faham agama, kaki kelentong. Ya, kaki kelentong. Ada satu isteri dia kata, Ustaz, suami saya ni semayang tak tinggal. Pergi masjid, cakapnya lemah lembut, Ustaz. Orang kampung, taman semua kata dia bagus. Tapi dia di rumah jin iprit. Masya Allah. Saya kata, kenapa jin iprit nak kak? Cerita. Dia kata, Ustaz, tak jin iprit macam mana Ustaz? Dia bawa balik jantan, bawa balik ke rumah. Dia suami lelaki, bawa balik budak lelaki ke rumah. Apa dia buat? Re-roman lah. Apa lagi? Astaghfirullahalazim. Dia betul. Betul Ustaz. Dia bawa balik budak jambu. Oh, jamu air. Bukan. Bawa balik boy. Kunci pintu, dia projek dengan boy. Masya Allah. Bila anak akak tegur, dia ambil pisau, dia kata, diam kamu, tikam kamu kan. Bila akak tegur dia, Ustaz, dia pelempang terus, Ustaz. Itu sebab saya panggil suami saya jin. Jin pun kalau nak beromen, dia cari jin tina. Ini jantan, cari budak jantan, ya Allah. Lembu kalau nak kahwin pun dia cari lembu tina. Babi pun, dia cari babi jantan, cari babi betina. Orang ada akal boleh cari jantan sama jantan. Masya Allah. Subhanallah. Boleh tak Ustaz saya minta cerai? Pilah kau yang minta cerai. Suami akak tu bukannya jin iprit. Gila babi nama dia. Sebut gila babi ni kasar sangat. Gila khinzir nama dia. Ya Allah subhanallah. Tapi baik tak? Baik semayang tak tinggal. Pergi masjid semayang. Tapi nafsunya songsang. Yang tahunya ialah isteri je. Songsang tak songsang. Tuan-tuan ni abang-abang haji belah kanan saya, abang haji belah kiri saya. Ia yang mengetahui baik tak baik ni. Oh rumah je. Serupalah saya pun. Dia nak tahu saya ni baik tak baik. Rumah saya lah. Memang depan tuan-tuan saya baik. Nak tahu baik tak baik nanya rumah. Macam mana suami ustazah di rumah. Kalau dia gelak macam itu mana buruk lah tu. Kalau dia tak jawab, dia setakat jual je. Maknanya buruk lah tuan-tuan tu. Yang mengetahui kita orang lelaki-lelaki ni isteri. Kalau dia panggil jin, makna buruk lah. Tapi kalau isteri kata, Ya Allah, saya bahagia sangat. Tak tahu bahagia. Maknanya bahagia lah tuan-tuan. Sampai tak terkata bahagia dia tu. Sebab itu agama saja belum cukup. Nabi kata, ambil lagi satu. Yang agama saja belum tentu cukup. Ambil lagi satu. Nama dia apa? Akhlak. Carilah orang yang berakhlak. Husnul khuluq. Apa dia yang dikatakan akhlak? Ni dia. Yang dikatakan akhlak itu bila kamu tengok dia, kamu suka. Tengok dia je suka. Tengok muka suka. Bila dia balik suka. Bila dia tak ada kita rindu. Itu maknanya berakhlak lah itu. Kalau dia ada, nyampah. Aduh, balik dah orang tua ni. Ya Allah, balik dah. 6 harakat dah, tuan-tuan. Kompom buruk panggil, tuan-tuan. Ya Allah, ada lah tu. Bunyi dah tu dia balik, Kang. Mati je enjin kereta dia, masalah lah tu. Dengan tak berakhlaknya. Tak, tengok muka dia tak menyeronokkan. Tak suka. Bukan masalah dia kena handsome, tidak. Tak handsome pun tak apa, tapi kita seronok dekat dia. Sebab orangnya baik, wangi, tak marah. Seorang yang meringankan tugas kita. Kalau tuan-tuan dapat suami, dapat isteri segak cantik, tapi busuk nak buat apa? Pengotor. Busuk gila. Ketiaknya saja, bulunya panjang ini. Berjerabu je ketiak dia. Ya Allah, gelik aku tengok. Tergarunya ketiak ini. Kita tengah tengok bola. Manchester lawan Queen's Park Rangers. Elok isteri tengok bola. Tiba-tiba suami datang.
Duduk menyandar dekat cushion sambil angkat tangan. Kita pun kali tengok ketiak ada astagfirullah. 4 hari koma tuan-tuan. Subhanallah. Kalau macam ni pula perangai tak baik. Saya tengok orang bela budak ni bila hantar ke rumah dia pagi-pagi pukul 6.30 makcik tu sambut satu taman bising. Alalala cucu opa. Mesranya babysitter ni. Cucu opa datang, cucu opa datang. Ya Allah, busuk. Elok mak dia naik kereta tuan-tuan. Siaplah tuan-tuan. Diamlah. Orang buat kerja. Kata dia. Bingitnya tuan-tuan. Kesian budak tu. Lagi kuat menangis dia. Diamlah, aku nak buat kerja. Menangkap mau aja. Kata dia. Tunggu 6.30. Mak dia ambil pula. Bye-bye cucu opa. Budak tu pun tahu. Berlaku. Hipokrit orang tu dia. Cuma dia tak boleh cakap je tuan-tuan. Kalau dia boleh cakap hipokrit orang tu nyampah aku ni. Sebab itu kadang-kadang isteri kita tak bekerja, kadang-kadang bagus. Menantu kita tak bekerja, kadang-kadang bagus. Ya, tapi kadang-kadang mak mertua tak suka kalau menantunya tak ada kerja. Dia tak bangga. Dia bangga kalau menantu dia kerja. Menantu awak kerja apa? Ish, dia doktor. Oi, bangganya. Menantu awak kerja apa? Dia lawyer. Oh, dia kerja ini, dia kerja ini. Yang tak kerja dia tak cakap. Sedangkan yang tak kerja itulah dia boleh bimbing anak dia elok-elok. Dia tak bagi ubat batuk, dia bagi makan makanan yang berzat. Daripada kecil umur 4 tahun dah kenalkan dengan huruf. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini apa? Burung murai. Ini apa? Burung murai. Umur 3 tahun dah hafal Quran dah. Bayangkan tuan-tuan, anaknya makanannya bagus, didikannya bagus, agamanya bagus, semua bahasa dia boleh ajar. Daripada kecil 4 tahun dah dia ajar dah. Itulah kelebihan dia. Tapi orang sekarang, dia lebih nampak kepada kebendaan. Bila menantu yang ada kerja, balik kampung hari raya, mak mertua ni lebihkan menantu yang ada kerja. Dibelinya Milo. Menantu yang tak kerja balik, dijamunya teh cak rimau. Kesian teh cak rimau tu. Ya Allah. Ni kena faham balik. Kena faham balik. Bukan saya nak kutuk pusat asuhan kanak-kanak ke tidak. Tapi didikkan anak tu. Kita masak dengan air tangan kita. Kita suap dengan penuh kasih sayang. Bila hantar pada orang, kadang-kadang orang tu tak ada kasih pada anak kita. Disuap, budak tak nak. Tak nak sudah. Ngap, 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 ngap. Tapi mak, bila anak dia suap, dia ikut anak dia. Setapak, setapak, setapak. Anak dia merangkak, mak pun merangkak sekali sebab nak suap. Mak pun merangkak. Apa hal kamu merangkak? Sebab nak ngejar anak bawah meja. Nak pastikan anak tadi makan. Itulah kasih seorang ibu. Kalau orang lain boleh tentu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok babysitter ngangkak menjiwa anak. Ni hebat. Tu yang keluar dalam YouTube bagaimana dia sepak dengan gayung dengan ya Allah. Yang terbaru ni mak sendiri pukul anak dia. Saya tengok benda tu di rumah saya, mak yang pukul baby tu. Tengok dalam TV dalam warta berita. Saya kata kalau lah TV ni orang punya, lama dah aku sepuk TV ni. Tapi pasal TV tu aku punya, sabar je lah. Nak belikan banyak duit pula. Kalau rasa-rasa tak nak anak, bagi kat kita. Kita bela elok-elok. Di sekolah saya, tuan-tuan yang pernah datang sekolah saya ni tuan-tuan, banyak makcik-makcik yang tak kahwin. Nak anak, hantar kat dia orang. Opak-opak tu. Semua nak bela tu. Daripada buang dalam sungai, sangkut dekat surau, mencampuk dalam tong sampah, bagi kat makcik-makcik tu. Ini tidak. Dapat anak, campak dalam tong. Dapat anak, campak dalam sungai. Ada yang anjing gonggong pun ada. Nasib baik orang selamatkan. Anjing dah gonggong tuan-tuan. Sampai hati manusia ni letakkan zuriat dia, keturunan dia, darah daging dia. Baik, jadi saya minta nombor 2, kalau kita nak rasa rumah tangga kita ni sakinah, jadikan betul-betul rumah tangga kita mengikut jalan agama. Yang ketiga, bagaimana nak menjadikan rumah tangga kita ni sakinah? Laksanakan hak masing-masing. Tunaikan hak masing-masing. Wali nafsika alaika haqqan, wali ahlika alaika haqqan. Pada diri kamu ada hak. Pada anak-anak kamu ada hak, pada isteri kamu ada hak. Tunaikan hak-hak mereka.
Saya ni bukan suami yang baik, tuan-tuan. Tahu berapa hari dah saya tak balik rumah. Tahu berapa hari dah. Saya keluar, tiap malam saya keluar. Ni pukul berapa saya nak balik sampai ke Ipoh ni. Besok pukul 9, saya mengajar di rumah Menteri Besar Perak. Malam besok, saya di pagi hari Ahad, saya di Kepala Batas. Makan malam bersama dengan ulama di Pulau Pinang. Kemudian saya tak balik, terus ke Kedah. Pagi hari Isnin saya ada rakaman radio Kedah. Malam saya ada di Kok Diang Kedah. Bila balik? Saya bukan bapa yang baik, tuan-tuan. Sebab tu saya nak bencin 2013. Sebab saya dah banyak menghabiskan masa untuk orang. Untuk anak tak ada masa. Untuk isteri tak ada masa. Isteri nombor 4 belum lagi. Manusia nombor 4 tak tahu nama apa, tuan-tuan. Dah lupa. Isteri nombor 3 tak tahu duduk di mana. Isteri nombor 2 tak tahulah di mana dia. Kan orang tanya, Ustaz kahwin 4 je. Kahwin 4 apa? Tadi Ustaz cakap. Kalau saya kata isteri nombor 4 tak tahu nama apa, maknanya tak ada lah. Semua orang faham, kahwin 4. Tak, tuan-tuan. Sebab tu saya nak berhenti 2013. Cukup. Dah, hati lah. Gaduh dengan orang tak habis-habis. Budiman. Gaduh sana, boykot sini, boykot. Hunsin saya, duduk di rumah. 2 hari 3 hari lepas, anak saya telefon. Sebelum saya pergi mengajar, dia kata, ayah, cikgu suruh buat karangan bahasa Inggeris. Saya cakap nanti ayah balik dalam pukul 10.30. Kita buat sama-sama. Okey. Saya balik pukul 12.30. Isteri kata, dah janji nak balik awal, kenapa boleh lambat? Saya kata, dia buat macam mana? Ceramah start lambat. Pengurusi nak cakap lah. Pengurusi biro pinggan mangkuk pun nak cakap. Semua nak cakap. Nak baca Quran dah, baca doa dah. Masa itulah nak baca Quran, masa itulah nak baca doa. Ketua kampung pun sibuk lah nak cakap. YB lagi. Hari-hari lain tak nak cakap. YB pun cakap, Datuk cakap, ketua kampung cakap. Dia bukan cakap apa pun. Saya mengucapkan terima kasih kepada itu je. Kepada penyumbang-penyumbang yang menyumbangkan sumbangan. Berapa banyak sumbang dah, tuan-tuan. Kepada penyumbang-sumbang yang menyumbangkan sumbangan. Ya Allah, 3 kali sumbang dah ni. Nak buat macam mana? Saya pergi tengok 12.30 balik. Isteri cakap dia nunggu sampai pukul 11.30 tak tidur-tidur lagi anak. Sian. Saya masuk dalam bilik dia, saya cakap nanti besok pagi ya, lepas subuh kita buat ya. Walaupun dia tidur, tetap saya bercakap. Sebab ambil hati dia, mudah-mudahan dia dengarlah apa yang saya cakap. Kesian, tuan-tuan. Ya, saya banyak bagi pada orang, tapi untuk keluarga tak ada. Sebab tu ada satu perempuan nak kahwin dengan saya. Saya tak boleh lupakan ustaz. Saya nak kahwin dengan ustaz. Ustaz boleh. Saya harap ustaz bimbinglah saya, ustaz. Mas kahwin bagilah suka-suka ustaz je. Saya kata sebab apa nak kahwin dengan saya? Saya dah suami, saya dah isteri. Sebab saya nak ustaz bimbing saya. Saya kata akak, kalau akak nak belajar dengan saya, baik akak jadi anak murid saya. Ikut ke mana-mana pun saya mengajar. Akak banyak ilmu dapat. Tapi kalau akak kahwin dengan saya, pom-pom kena tinggal kat rumah. Mana pernah tuan-tuan tengok orang rumah saya? Mana ada bawa? Jaga rumah, jaga kucing, jaga ikan. Kalau nak mengaji, mengajilah dengan saya. Tak payah kahwin-kahwin. Itu yang cakap. Umurnya 54. Cuba 24. Boleh kita usahakanlah macam mana. Kita tengoklah macam mana caranya je. Gatal punya ustaz. Ni, faham dari situ. Laksanakan tanggungjawab. Kita suami, tanggungjawab kita ialah jaga isteri, bagi nafkah cukup. Jangan sampai dia komplain. Kalau dia dah ada gaji, itu rezeki dia. Tapi tanggungjawab kita tetap kena bagi duit bulanan pada dia. Gaji $5,000 sebulan. Berapa ratus dolar, berapa ribu dolar nak bagi pada isteri? Wajib suami bagi. Bincang. Okey, $5,000 gaji abang. Sewa rumah berapa? Bayar kereta berapa? Kos-kos lain berapa? Untuk awak nak berapa? Cakap.
Kalau $500, 10%. Okey. Nah, $500 sebulan untuk awak. Ini untuk belanja dia je. Bukan $500 ni untuk bawa ikan bilik. Bukan, tuan. Bayar elektrik, bil apa ke, kereta punya parking ke, apa ke, tak. 500 ni untuk belanja hidup dia, personal dia. Yang ni hak isteri. Yang $2,000 lagi untuk belanja dapur. Banyak suami faham $2,000 tu untuk overall semua. $2,000 ni semua sekali. Salah. Untuk isteri tu hak dia. Dia nak beli gincu ke, dia nak masuk kut. Tahu kut? Main kut, main kutu. Geli ustaz main kutu. Bukan kutu ini, tuan. Main kutu. 10 orang, 100 sebulan, 100 sebulan sampai giliran dia nak pakai. Itu nama dia main kut. Orang sebut kutu. 500 ni untuk personal dia. Mungkin dia nak bagi pada mak dia. Mungkin dia nak bagi pada ayah dia. Mungkin dia nak simpan. Itu hak isteri. Suami kena bagi. Melainkan kalau isteri kata, abang, saya pun gaji ada 8,000. Gaji saya lebih mahal pada abang. Saya tak nak duit abang. Abang simpanlah. Abang izinkan saya bekerja pun, alhamdulillah. Suami pun cakap, alhamdulillah, selamat duit aku. 500 dia kumpul sebulan. Nah, 500 dia kumpul sebulan. 2 tahun dia dapat 12,000. Siap-siap lah tuan-tuan. Baik tu ambil duit tu. Dia miskin pun tak apa. Ambil setengah isteri baik sangat. Tak apa abang. Abang izinkan dia kerja je. Izin. Bila dia banyak duit, mula-mula dia tengok kiri kanan, kiri kanan. Itu hak isteri. Hak isteri ialah memberi nafkah batin. Ada orang faham nafkah batin. Okey ustaz, so far so good ustaz. Saya mengurut dari Kelantan ustaz. Saya mana yang bagus ngurut, saya mengurut ustaz. Dia kata dekat Sarawak ada Gambir Sarawak, saya pergi ustaz. Itu bukannya, tuan-tuan tahu tak, ada orang yang tidur dengan isteri dia, dia ambil skru lori, tuan-tuan tahu. Skru, nak tu dibubuhnya dekat kemaluan dia. Astagfirullahalazim. Tak boleh keluar, bomba datang tarik tuan-tuan. Ini yang keluar dalam paper tuan-tuan, 4-5 tahun dulu ni. Ini nama dia gila khinzir ni tuan-tuan. Itu bukan nafkah batin. Nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Jadi menggembirakan tu apa? Wallahu alam. Mungkin memberikan layanan dia, mungkin senyum pada dia, mungkin seronokkan dia. Itu maknanya nafkah batin. Nafkah batin menggembirakan dalaman. Bukanlah nafkah batin tu kerja tidur je ustaz. So far so good ustaz. Saya bak nafkah batin clear ustaz. Bulan puasa pun siang-siang pun saya bagi ustaz. Biar betul kamu ni. Sudah sewel ke apa kamu ni? Maksud yang dikatakan nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Terpulanglah pada abang-abang macam mana menggembirakan isteri. Mungkin usik dia selalu. Mungkin panggilan yang mesra. Mungkin selalu bagi dia terusik. Suami balik pada kuliah maghrib, balik pada kelas pengajian wanita, suami menyuruh balik pintu, main aci-aci. Bila isteri balik, terkejut. Abang, balik kan cuba buat. Kena jantung hamba Allah tu, pun mati. Jadi kena fikir tengok ya. Menggembirakan tu, itu hak dia. Yang ketiganya, hak isteri apa? Nafkah zahir. Makan minum, pakaian semua itu nafkah zahir, makan minum. Termasuklah pendidikan, kesihatan. Wajib suami tanggung pendidikan isteri. Kalau suami isteri tak pandai, wajib suami hantar sampai pandai. Kalau isteri sakit, wajib ubatkan. Okey, abang, saya sakit kepala lah abang. Ambil saya picit. Awak ni banyak angin. Kan bercakap jangan makan Maggi. Ini dipicit-picitnya berlubang kepala isteri dia. Abang nak bunuh saya ke? Bawa ke hospital. Jangan duk makan Panadol je. Tak-tak kanser ke, tumor ke apa, rosak kepala dia. Ini duk picit-picit, sabarlah ya. Ujian Allah.
Ujian Allah. Apa pergilah masuk scan tengok apa masalah dia. Ini duk ujian Allah dah sampai tahap 4. Dah tak dapat dah. Ini hak isteri wajib suami buat. Termasuk keselamatan isteri. Sebab itu kalau nak pergi ke pasar, suami yang pergi, isteri duduk di rumah. Pertama, supaya aku nak selamatkan diri kamu, jangan diraba orang. Bila pergi ke pasar, orang duk raba kamu. Dah tua dah abang. Tua tak kira orang raba. Nak raba, biar raba abang. Dia memberikan keselamatan pada isteri dia. Ya duduk elok. Jangan biarkan isteri pergi seorang-seorang. Ya pergi, abang jaga rumah. Isteri bawa lah ni, empat tangan bawa. Subhanallah. Satu tangan, 2 raga. Bayangkan 4 raga nak pergi beli pasar. Ikan, market semua ni. Berat menanam bawa dia. Lift pula rosak. 10 tingkat dia naik tangga. Ini bukan suami yang bagus. Nak sakinah apa? Yang kedua, suami pergi beli pasal apa? Sebab selamat duit suami. Tadi selamat isteri. Orang tak apa. Yang kedua, selamat duit suami. Sebab dia hanya beli apa yang dipesan. Bawang sekilo, sekilo bawang. Sekilo cabai, sekilo cabai. Dia tak pilih-pilih dah tuan-tuan. Sekilo balik. Daripada sekilo bawang yang dia bawa balik, hanya setengah kilo je boleh pakai. Sebab itu orang perempuan bila beli bawang, ya Allah, dia tengok. Dah masuk dalam plastik, buka balik letak tukar. Ya Allah. Hak suami pula apa? Ni. Hak suami. Hak suami pada isteri, tuan-tuan layan suami. Layan dia. Dia nak apa pun, bila masa pun, melainkan waktu uzur je. Walaupun kita tengah duk buat capati kat dapur. Ya, mai tidur, mai. Tinggalkan capati, basuh tangan, pergi tidur dengan suami. Itu hak dia. Jangan bawa uli tu. Awak nampak tu. Awak kira awak je. Kita ni awak tak kira. Hai, melompat orang tua tu, nyorok berkatil dia. Sebab tu Nabi kata, kalau naik unta sekalipun suami berhajat, layan suami. Bayangkan tengah naik unta, sedang naik unta pun, kena bagi buat. Bukan maknanya sedang naik motosikal. Suami cakap, ya, aku berkendak lah, kata dia. Okey, kata isteri dia, cari ladang lepas sawit. No. Orang tengok ular, tengok semuanya, tengok. Bukan, maksudnya kalau suami berkendak bagi, sentiasa standby. Ni tidak. Ya Allah, oi. Dah tahu dah suami nak balik pukul 10, tidurkan anak. Ini tidak anak ke? Ya Allah, dengan dia main sekali dengan anak ni. Nah, ni tak mau tuan-tuan. Suami nak balik pukul letih ni cepat ke dia. Awak ni ngira awak je, saya ni letih. Pergilah buat-buatlah apa-apa, baca Quran ke dulu. Sementara saya nak tidurkan anak. Itu yang saya cakap dulu. Duduklah, tidur. Ya suami ambil Quran baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abang, anak dah tidur. Sadaqallah. Satu ayat je dapat tuan-tuan. Auzubillah je dapat ke dia. Tanggungjawab hak isteri, hak suami pada akak-akak apa? Jaga harta benda suami. Tu hak suami. Jaga dia. Kalau tuan-tuan tak jaga harta suami, tak jaga hak suami, tuan-tuan takkan dapat sakinah. Jaga harta suami. Harta suami apa? Tak tahulah. Mungkin motosikal dia, mungkin kereta dia, mungkin rumah dia, mungkin barang-barang dia, hak dia. Kena jaga sungguh. Bukan kita ni kedekut kalau orang nak pinjam kereta suami kita tak kasih. Itu bukan kedekut. Itu isteri yang baik. Jiran nak pinjam, Kak Ya, pinjam kereta sekejap. Nak ke mana? Nak ke Johor. Nak pergi beli kat Jesko. Tak dapatlah Kak Ya bagi. Abang Mat buat umrah. Dia dah pesan, jangan bagi kat siapa-siapa. Nanti balik, Kak Ya telefonlah dia. Tak boleh, talian tak dapat. Itulah isteri yang baik. Itu hak. Hak suami kena jaga. Yang ketiga, taat pada suami. Abang nak pergi Sarawak. Abang tak izinkan kamu pergi ke mana-mana pun. Duduk dalam rumah. Dalam peti air semua abang dah siap.
buah limau, roti, sayur, ikan, ayam, lembu pun ada dalam peti air tu. Kemudian kalau keluar lagi, duduk di rumah. Setakat nak pergi ke bawah tu, nak ambil angin boleh, kemudian naik balik. Jangan keluar pada kawasan rumah kita ni. Dah. Suami cakap tak boleh keluar, tak boleh keluar. Orang telefon kita, Kak Yah, Hajah dah meninggal Kak Yah. Ya Allah, ya ke? Mainlah kita tengok. Kita orang pergi pukul 2 nanti. Sebab nak ke bumi pukul lepas asar tau. Pukul 2 kita pergi rumah dia. Tak boleh pergi. Sebab apa tak boleh? Suami tak bagi. Telefon suami. Abang. Halo? Halo, abang. Tak dapat. Tak boleh pergi. Jadi orang ni tak faham. Dia kata, apalah Kak Ayah. Orang mati pun tak nak ziarah. Apa punya orang ni? Ini mesti mengaji dengan Ustaz Kazim. Buruknya perangai ni. Tidak. Kak Ayah itulah isteri solehah. Sebab dia taat pada suami dia. Taat kepada suami lebih besar daripada pergi ziarah orang mati. Ni tuan-tuan, yang terakhir. Ya, saya nak balik Ipoh. Tuan-tuan tak apa, tidur sini. Besok balik. Saya dah lah driver tak ikut. Kena buat kereta seorang-seorang pula ni. Yang terakhir tuan-tuan. Di hadapan kita ni. Di sebelah tuan-tuan. Sebelah sini. Suami dan isteri kita. Bagaimana tuan-tuan nak rasakan sakinah? Tuan-tuan kena anggap bahawa isteri adalah sumber pahala pada kita. Suami adalah sumber pahala pada kita. Bila tuan-tuan anggap itu adalah sumber pahala, tuan-tuan rasa tenang. Dapat isteri yang kuat beletih. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku sabar banyak-banyak ya Allah. Alhamdulillah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia siap baca ayat Quran lagi. Maknanya bila dia sabar dengan isteri dia, dia faham ini adalah pahala. InsyaAllah dia tenang. Dia anggap isteri dia beletih merupakan satu nyanyian untuk dia. Boleh abang-abang anggap? Macam tu. Itu sumber pahala. Anggaplah isteri sedang menyanyi. Awak malalnya saya kahwin dengan awak. Semua kerja saya nak buat. Semuanya atas perbelanjaan saya aja. Elektrik atas saya. Air atas saya. Kereta atas saya. Dengan awak tu pun atas saya. Beletihnya isteri ni. Suami kena sabar. Itu adalah sumber pahala. Nabi Yunus, Nabi Yahya berdoa pada Allah supaya dapatkan isteri yang memudahkan dia masuk syurga. Nabi tu, bila mereka pergi ke rumah Nabi Yahya, Nabi Yunus tadi tuan-tuan, bila pergi, isterinya beletih tak habis-habis. Mereka tanya pada Nabi ni, wahai Rasulullah, kenapa isteri kamu macam ini? Beletih daripada kami sampai kami nak balik, tak habis-habis beletihnya. Kata Nabi tadi, aku yang minta pada Allah supaya kahwinkan aku dengan orang yang mudahkan aku masuk syurga. Akhirnya aku dapat isteri yang kuat beletih dan aku sabar, Allah bagi pahala pada aku. Jadi abang-abang kalau dapat isteri yang kuat beletih, ketahuilah itulah satu jalan untuk mudah masuk syurga. Jadi akak-akak beletih banyak ya. Beletih, bompek, beletih. Dia tak tahu suami ni pun ada had limit sabar dia juga. Okey, jangan buat suka-suka kita je. Ingat, kalau suami kita sakit, ingat ini adalah sumber pahala aku. Aku jaga suami aku, aku bela suami aku. Sekarang aku dapat pahala banyak. Isteri sakit, suami sabar dengan isteri dia. Jaga isteri kat hospital. Isteri lumpuh. Saya tengok dalam berita satu isteri yang lumpuh, suami berhenti kerja tuan-tuan. Jaga isteri dia. Isteri dia kena asma. Asma yang sangat teruk sampai oksigen tak sampai ke otak. Bila dia ada asma, oksigen tak sampai ke otak, otak dia beku mati tuan-tuan. Bila otak dia mati, duk lagu tu tangan lembek Elio duk meleleh. Elio meleleh. Suami ni berhenti kerja, jual rumah, bawa isteri dia balik ke rumah mak mertua. Dia jaga isteri basuh, berak, mandi, suap, makan semua. Masuk sini, masuk ke hidung makan. Masya Allah. Subhanallah. Tuan-tuan tahu berapa lama dia kahwin? 2 tahun baru kahwin. 2 tahun baru kahwin. Allah uji macam itu. 2 tahun anak pun boleh ada. Seronok duk bulan madu lagi 2 tahun. Tapi Allah uji dengan asma yang teruk sampai mati, kegagalan otak berfungsi.
Bukan ramai suami-suami yang macam itu, tuan. Bukan ramai, tuan. Tapi siapa yang jadi macam itu? Sebab itu adalah sumber pahala. Jom tuan-tuan, kita carikan pahala sebanyak-banyaknya daripada suami kita. Saya dah kata dah tadi, senyum pada suami pahala. Bayangkan banyak kerja lain, tuan-tuan. Banyak kerja lain kita boleh buat. Banyak sungguh. Puji suami pun pahala. Lah puji suami bila? Suami balik rumah, potong rambut di kedai rambut. Baliknya segak, tuan-tuan. Rambutnya segak. Ada tak akak-akak puji? Segaknya abang. Ada setengah buat ada je. Suami usahalah buat macam tu, tuan-tuan. Buat ada je. Cuba lepas ni puji. Cantik abang. Macam orang muda je rambut. Rambut suami dia macam tomok, tuan-tuan. Ini tak pernah puji langsung. Ya Allah. Abang-abang pujilah isteri. Ini sumber pahala kita. Ya, isteri kata, abang, baju saya dah koyak. Jom kita pergi cekel. Beli baru. Jom kita pergi Mustafa Center. Cari baju kat sana. Abang, seluar dalam saya dah koyak, abang. Jom kita beli dekat Mustafa. Ini bila isteri mengadu, abang seluar koyak. Setelah awak duduknya, ya Allah. Tak pandai duduk diam. Orang lain pakai juga tak ada koyak macam awak. Marahnya pula. Sepatutnya bila isteri beritahu, abang koyak. Alhamdulillah dapat pahala. Berapa ramai yang cakap Alhamdulillah dapat pahala abang hari ni. Carilah pahala. Saya dah kata pada tuan-tuan, satu suap nasi yang isteri makan, satu pahala. Nanti isteri makan malam, tuan-tuan duduk depan dia, kira suap dia. Satu. Tambah lagi, tuan-tuan. Tambah lagi. Kena 4 pinggan satu hari. Satu pinggan berapa puluh suap. 4 pinggan? 10 pinggan? Banyaknya pahala. Alhamdulillah. Cukup 2 tahun kencing manis tu. Itu bukan dah makan dah, tuan-tuan. Itu nama dia menterkedarah, nama dia. Carilah pahala, tuan-tuan. Bayangkan kita pegang tangan isteri kita, gugur dosa daripada celah-celah jari. Nanti kakak nak naik lift, pegang tangan. Kalau lift penuh, naik tangga. Tingkat 9 lagi. Sampai tingkat 8 semput. Ambulans, tuan-tuan. Saya naik tangga, tuan-tuan. Seronok. Kalau lah ada isteri lagi, seronok. Kalau naik tangga. Sampai tingkat 4 rehat. Letih kan? Turun balik nak? Janganlah tuan-tuan duduk beletih depan lift tu pula. Letih gila aku tunggu lift ni, tak payah. Jadikan kesusahan itu merupakan satu keseronokan. Kita pergi Mekah susah tak? Susah nak tawaf. Isteri pegang ke ihram suami dia. Ikut suami dia. Rabbana atina. Seronok. Walaupun sesak tapi isteri di belakang. Kita di hadapan. Rabbana, isteri ikut. Rabbana atina. Isteri tak tahu apa dia, kerja amin je. Amin. Padahal suami minta, ya Allah mudahkanlah aku. Kahwin lagi satu. Ya Allah. Itulah keseronokan berkahwin. Bila kita buat kerja, susah senang kita bersama. Ini yang susah seorang. Seronok dengan orang lain. Banyak macam itu. Masa susah bersama-sama. Bila dah seronok, pergi cari orang lain. Orang lain yang baru ni tak pernah rasa susah. Jadi akak-akak sabarlah. Kalau ada ujian macam itu, Ustaz, saya dengan suami saya, Ustaz, kita dah susah. Saya bila orang mengadu tu, saya mula dah nak tisu. Mesti nak menangis. Ustaz bayangkan, saya ni bangun pagi-pagi, Ustaz, bungkus nasi lemak mengadu pisang, Ustaz, untuk suami. Cara sekian. Bila dah kaya, bila dia dah senang, dia kahwin lain, Ustaz. Yelah. Ustaz kesian tak? Kesian. Nak buat macam mana? Setiap yang susah akak hari tu dah dapat pahala. Sekarang ini, saya dah kata dah tadi, atas setiap kesusahan, ambil kebaikan. Bila saya dah tua, Ustaz, dia kahwin muda. Sebaya dengan anak saya, Ustaz tahu. Saya kata akak dah kahwin dengan dia 20 tahun.
35 tahun. 30 tahun kak kahwin. Ada tak kak bangun sembahyang malam? Tak ada kan? Sibuk tak? Ada tak kak baca Quran lama-lama? Tak ada kan? Elok nak baca dia panggil. Elok nak bangun sembahyang malam dia tarik akak. Betul tak? Betul. Sekarang bila dia dah kahwin baru, dia pergi rumah isteri baru, akak ada tak banyak masa untuk Tuhan? Biar dia duduk dengan isteri baru dia. Sekarang akak duduk dengan kekasih akak yang lebih mulia daripada suami akak, Allah Ta'ala. Akak boleh bangun pukul 4 pagi, 3 pagi sampai subuh. Dulu tak boleh bangun malam, sekarang dah boleh bangun malam. Alhamdulillah, baru akak rasa manisnya hidup. Dulu tak boleh baca Quran, hanya boleh baca Quran malam Jumaat je, itu pun kat masjid. Sekarang akak boleh baca surat cinta daripada Allah, nama dia Quran. Setiap malam akak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Ali dan isteri serta rombongan Queen's Travel dari Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang baik ini dapat kita berada di dalam satu majlis ilmu. Rombongan kita, lawatan kita, walaupun kita melawat, tetapi kita ada pengisian ilmu daripada subuh tadi lagi sampai sekarang. Ya, kita berada di dalam suasana ilmu. Dan baru tadi kita sama-sama berselawat ke atas Nabi SAW. Dan kita kena ingat bahawa kelebihan berselawat ke atas Nabi ini, Allah Ta'ala ya juga akan berselawat balik kepada kita. Ya, malaikat juga akan memberikan ya doa kepada kita, mudah-mudahan diberikan kebaikan pada kita. Kalau tuan-tuan tengok kepada kitab-kitab kelebihan berselawat, orang yang mengadakan maulid, orang yang mengadakan selawat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala murahkan rezekinya. Ya, Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada dia pada tahun itu. Oleh sebab itu kita digalakkan, malah disuruh untuk membanyakkan berselawat ke atas junjungan kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita akan membicarakan tajuk berkenaan dengan keluarga sakinah. Ya, sakinah maknanya keluarga yang tenang, keluarga yang damai, sakinah. Ya, ketenangan, kedamaian, dan itulah yang kita harap pun. Yang kita harapkan ialah tenang. Kita tak nak ribut-ribut. Kita tak mau keluarga yang ribut. Kita nak keluarga yang tenang. Ya, lupa nama dia. Apa nama? Apa nama? Sarah. Apa? Mai Sarah. Ustaz ingat Sarah aja. Mai Ustaz lupa. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak keluarga yang tenang. Bila sebut keluarga yang tenang, bukan hari ini boleh kita bina keluarga yang tenang. Ya, ada orang nak dapat ketenangan dengan berbagai-bagai cara, dengan berbagai-bagai usaha untuk mendapatkan ketenangan, tetapi tetap tidak mendapat ketenangan. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan keluarga dia tenang sejak daripada awal perkahwinan sampai sekarang ini dah 40 tahun. Tenang je, tak ada gaduh-gaduh, tak ada beleter-beleter, sebab suami isteri bisu, tenang gitu. Jadi duduk di rumah pun elok, tak ada cakap gaduh-gaduh, tak ada. Ini Allah Ta'ala berikan ketenangan pada kita, ya.
Jadi tuan-tuan kalau rasa nak tenang, yang mana belum kahwin, carilah orang macam itu, insya-Allah. Ya, dia sabar je diam macam tuan. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang ketenangan, ada yang Allah bagi tenang kepada dia sampai habis usia orang ni. Ada yang tenang 2 tahun pertama. Masuk tahun yang ketiga dah bergelora. Ada orang yang tenang di hujung, ada yang tenang di awal. Ada yang tenang di awal, di hujung tak awal. Tak tenang. Umur dah 60, 70 bercerai. Ya, 60 dengan 70 masih lagi kita ingatkan bahagia. Elok dapat cucu je terus gaduh. Rupa-rupanya doa masa kahwin hari tu, semoga bahagia ke anak cucu. Maknanya bila dapat cucu dah tak bahagia dah. Ya Allah. Ataupun doa pun penting juga tuan-tuan. Jangan doa aku suka je. Jadi ini yang dikatakan ketenangan. Ada orang yang tenang dengan suami pertama. Tapi bila dia kahwin, bila suami dia mati, dapat suami yang baru, dah tak tenang. Ada yang tak tenang dengan suami pertama. Bila kahwin baru lepas bercerai, dapat suami baru, baru tenang. Sebab itu tuan-tuan yang disebutkan sakinah tadi, keluarga yang tenang tadi, lebih kepada rezeki kita. Belum tentu kita baik, dapat suami baik. Belum tentu suami baik, dapat isteri baik. Belum tentu. Dia lebih kepada jodoh, lebih kepada rezeki. Dan yang paling pentingnya bahawa itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kadang-kadang yang bercakap ni pun tak tenang tuan haji. Tuan-tuan ingat yang bercakap dia tenang ke? Dia pun serabut perut juga tuan-tuan. Macam-macam masalah dalam rumah tangga dia. Ya, tak tenang juga dia. Isteri buka pintu, cekak pinggang macam. Pasal dia lambat, bagi 10 alasan. Jenuh tuan-tuan, nak cari 10 alasan. Jadi tuan-tuan bila sebut saja tentang sakinah, bagaimana nak mencapai tahap sakinah? Sebab itu ada beberapa perkara asas yang kita kena jaga supaya keluarga kita ini tenang. Keluarga kita tenteram. Litaskunu ilaiha. Supaya kamu rasa tenteram dengan dia. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut. Tujuan perkahwinan itu asasnya ialah supaya kamu merasa tenang. Jadi kalau tuan-tuan sekarang kahwin tak rasa tenang, maknanya belum mencapai tujuan kahwin tu. Lepas kahwin je pening kepala. Dulu tak kahwin senang, tak ada siapa nak usik malam-malam. Nak bangun pukul berapa pun tak kisah, tak apa. Kalau tak masak pun tak kisah. Sekarang udah pening kepala. Dalam kita pening pun dah suruh kita masak. Itu yang menambah-nambahkan pening tadi. Ya, tidak ada langsung budaya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik, yang pertama, bagaimana kita nak dapatkan asas? Asas je cerita pada tuan-tuan. Yang asas yang pertama, bagaimana kita nak dapatkan keluarga yang bahagia? Mesti memilih pasangan mengikut yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama kita. Itu nombor satu. Akak-akak kalau nak tengok anak-anak akak nanti kahwin, tenang rumah tangga dia. Sebab kalau anak menantu kita tak tenang, dengan mak mertua mak pun tak tenang. Sebab tu disuruh cari calon-calon suami yang bagus, calon-calon isteri yang bagus. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga aman harmoni. Saya nak masuk studio 29 hari bulan. Jadi itu yang praktis malam ni tuan-tuan. Ya, 29 hari bulan ni saya akan masuk studio. Saya nak jadi recording artis. Saya akan buat record dengan Rabbani. Ya, dapatkan CD yang original di pasaran ya, insya-Allah. Lepas ni rambut saya panjang lah macam brother kita tadi lah. Ya. Okey, masya-Allah. Ya. InsyaAllah tuan-tuan, lagu tadi saya sebut, carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Dia suruh kita cari. Dia bukan boleh suruh duduk di rumah, anak dara duduk di rumah, kamu jangan cari, pergi, malu korang, kamu timba, kata dia. Duduklah di rumah hamba Allah tu, carilah, ya Allah, datanglah orang Minang. Aku nak Minang macam mana kita dalam bilik. Kunci pintu, tutup tingkap, tarik langsir semua. Dia suruh kita cari, sebab tu dalam Islam, tak salah orang perempuan pergi meminang orang laki-laki. Cuma jangan tuan-tuan faham, meminang itu bawa tepak sirih. Datang minang ni, anak oi, makcik ni, makcik. Ya, ada anak dara namanya Siti datang nak minang kamu, nak ke? Malulah anak kita. Anak kita pun ada muka dia dan ada air muka dia.
Maksud meminang orang perempuan, meminang lelaki, ialah menyuruh orang laki-laki bertanya si laki-laki. Wakilnya siapa? Haji Ali, Ustaz Ali. Ustaz Ali cuba tanya si brother tu. Bagus, saya suka tengok dia. Pak Jin semayang. Semayang bagus, baca Quran pun bagus, ya Allah, tertib, kerjanya pun bagus. Boleh tak Haji tanya, dia dah ada makwa belum? Kalau belum Haji, bawa-bawa lah ke anak saya pun ada. Itulah maksud dia. Jadi Haji Ali pun jumpalah dengan brother tadi. Assalamualaikum saudara. Dah kahwin belum? Itu cara dia. Belum lagi tuan Pak Haji. Yang semalam kan kamu bawa satu perempuan. Itu pun isteri saya. Tapi kamu kata belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi seorang. Ya, betul lah tu. Rupa-rupanya ada suami orang. Sahamnya dah jatuh. Jadi dia kata, saya tak ada kawan Tuan Haji. Kenapa Tuan Haji tanya? Kalau kamu nak, anak Pak Mat Tempe tu kosong. Orangnya bagus, aku recommend. Dulu aku dah ngorak tak dapat. Sekarang aku bagi pada kamu. Itu maksud dia. Jadi tanya sekali je, kamu nak ke tidak? Kalau kamu nak, kita boleh tengok. Di mana kita nak tengoknya Tuan Haji? Dia tu cikgu sekolah. Kita tunggu masa dia balik sekolah, masa dia tunggu bas. Boleh macam itu. Tetapi walaupun kita buat macam itu tak salah, tetapi kurang sesuai. Sebab perempuan tadi tak boleh control handsome. Ya, cikgu sekolah tu keluar, peluhnya, ya Allah, kata dia. Jadi dia tak boleh. Tiba-tiba hidungnya gatal. Dikoreknya hidung dia. Sampai habis jarinya. Jadi si brother tengok, Pak Cik tak jadilah. Nampak sangat brutalnya Pak Cik, kata dia. Sebab itu dalam Islam, kalau kita nak pergi meminang orang, sebaik-baiknya, kalau kita bukan nak meminang, nak menengok, sebaik-baiknya kita kena cakap. 24 hari bulan kita orang datang nak nengok, nak menengok je. Gitu, jadi boleh dia control handsome dia. Boleh dia pergi spa, sauna ke apa mana patut. Bolehlah dia touch up mana patut. Ini tidak, pergi tengok curi-curi. Kena kawah malu. Lepas dia korek, dia tengok pula tu. Tengok air. Tuan Haji cancel. Tak payah. Menakutkan saya lah. Jadi begitu caranya. Kemudian Tuan Haji Ali tadi, bila dah tanya si Mamat tadi, maka tidak perlu lagi tanya. Jangan lagi tanya selepas itu. Seminggu selepas itu tanya lagi. Macam mana Mat? Jadi ke? Jadi ke? Tak mau dah. Cukup sekali itu. Kalau dia nak, cakap. Kalau dia tak nak, diam. Itu caranya laki-laki meminang orang, perempuan meminang orang laki-laki. Bukan maknanya, Mat, macam mana Mat? Dia orang dah tunggu Mat. Mat, macam mana Mat? Dia orang tunggu Mat. Tak payah. Cakap pada dia. Kalau kamu nak, kamu datang jumpa aku. Kita pergi meminang. Lepas itu baru pergi minang. Bukan laki-laki itu duduk di rumah bersimpul. Kenapa Mat? Hari ni orang nak menengok. Ya Allah. Geli aku tengok kamu ni. Sudah duduk bersimpul dengan inainya, ya Allah. Di belakangnya pula ada siput lagi tuan-tuan. Itu bukan cara dia. Dia tetap pergi meminang si perempuan. Macam biasalah dengan dia lah. Pergi buat apa hantarannya. Jangan dia pula duduk tempoh di situ. Ya Allah, aku letih tengok kamu. Itulah cara dia. Sebab itu akak-akak, abah-abah. Kalau ada orang yang abah-abah, akak-akak berkenan untuk dijadikan menantu, itulah cara dia. Anak tuan-tuan, anak akak-akak tak malu. Kalau dia tolak, tak ada apa. Bukan maknanya pergi ke kampus dia, cakap budak ni bagus. Esok nanti telefon lagi, nanti dia hebohkan. Dia kecohkan satu kampung. Anak orang tua tu nak dekat aku tau. Aku je tak layak. Dia tu bangga pula dia. Anak dara tu pula malu, nak keluar rumah pun tak boleh dah. Jadi Islam mengajar begitu. Bukan maksud meminang itu pergi macam itu, tidak. Dia merisik. Sebab itu tugas perisik ini sangat pandai, sangat penting. Dalam Islam ni tugas tukang risik ni sangat bagus. Dia inilah yang menjalankan supaya kerja-kerja perkahwinan berlaku. Kalau kita tengok dalam cerita anakku Sazali, tukang risik ni mak dara tu. Siap bawa soget lagi, tembakau lagi ni. Cepatlah aku nak pergi meminang orang sebelah sana. Garam benar tuan-tuan. Lala Zaitun lari ikut P. Ramlee pergi Singapura. Baru dia tahu. Jadi tentu orang itu yang kena pandai, bijaksananya. Orang dulu-dulu kalau nak meminang, dia duduk di bawah rumah. Dia tengok tapak kaki anak dara tu.
Kalau papanya elok, dia berjalan. Maknanya anak dara tu lembut. Tapi kalau papanya melenduk, kompom ini kasar ni. Rupanya yang lalu tu bapak dia memang sikit punya besar ke tapak kaki dia. Dulu-dulu orang tengok macam itu. Sekarang orang perempuan, orang lelaki-lelaki dah tak maunya lembut-lembut. Nanti susah buat kerja. Sebab tu dia cari yang kuat-kuat, yang berani-berani. Senang nak pikul kelapa sawit, nak cop getah semua ni. Nak motong getah, menoreh semua. Sekarang dia suka macam tu. Nak bela anak lah, bawa kereta, bawa lori semua. Sekarang orang perempuan, dia bukan setakat lagi bawa kereta. Malaysia ni lori balak pun perempuan bawa, tuan-tuan. Lori balak pun dia bawa, tuan-tuan. Tercabut balak tu jatuh tengah jalan. Dia pikul. Oi. Kuat gila perempuan. Ini zaman sekarang dah berubah. Dulu-dulu dia cari perempuan yang lemah lembut. Sekarang tak ada dah. Dia kata lemah lembut, payah buat kerja. Sekarang cari yang tegak-tegak, senang buat kerja, boleh suami jaga anak. Sebab itu ambil nombor satu pesanan yang dipilih oleh Nabi SAW. Dan yang Nabi pesan pada kita, dua je. Yang saya baca dah 3 hari lepas, saya tengok dalam YouTube tentang cerita orang. Ustaz Kazim ni mengajar tak betul. Nabi kata cari 4 yang beragama, harta, cantik dan keturunan. Kenapa Ustaz Kazim kata 2? Ustaz Kazim tak betul. Kamu yang tak betul. Kamu yang tak betul. Nabi sebut dalam hadis dia, manusia ni berkahwin kerana 4 sebab. Bukan Nabi kata kahwinlah kamu kerana 4. Salah. Ya, manusia ni kahwin kerana 4. Cuba tanya abang-abang ni, kenapa kahwin dengan akak? Dul, kenapa kamu kahwin dengan Dil? Apa jawab Dul? Sebab dia cantik. Berapa hantaran? $50,000. Mahal gila. Dia cantik. Nampak? Sebab cantik. Tanya pula Abang Dan. Abang Dan, kenapa kahwin dengan Kak Pi'ah? Abang Dan tak erti baca Quran. Kak Pi'ah kamu tu ustazah tau. Jadi aku jumpa dia baca Quran, dia mengajar orang baca Quran, aku rasa tertarik tau. Sebab tak ada orang kan nak mengajar aku kan. Jadi aku kahwin dengan dia sebab dia pandai. Nampak? Tanya pula Abang Din, kenapa kahwin dengan Kak Don? Sebab kita orang keturunan satu tau. Kita orang Said, dia Syarifah, ya okey lah. Nampak? Ada yang macam itu. Mat, kenapa kamu kahwin dengan Kak Pi'an? Nampak sangat beza umur kamu dengan dia. Apa ada pada umur? Yang penting wang. Nampak? Memanglah dia okeylah, dia memang nampak tua daripada aku, tapi wang dia. Nampak? Kalau aku kahwin dengan anak dara, duit tak ada. Aku pula kena support dia, kamu tahu. Sekarang dia support aku. Itulah sebab orang kahwin. Orang kahwin kerana 4, ada yang kahwin kerana harta. Siti, kenapa kamu kahwin dengan dia? Kan dah tua pak cik tu. Memang umurnya tua, tapi wangnya. Kalau saya kahwin dengan anak muda, mak rempit pula. Siapa nak tanggung saya? Saya naik rempit je, jatuh saya kan. Sekarang saya naik Mercedes. Tahu? 350 tahu. Nampak? Tapi kan dah tua. Tua tak ada masalah. Lagi cepat dia mati. Tanya pada Siti, kenapa you kahwin dengan orang Bangladesh ni? Tidak ada ke orang Melayu ti? Sebab hidungnya mancung. Bulu dadanya daripada perut sampai ke muka, kamu tahu. Yang datang minat aku orang Melayu, bulu apa pun tak ada. Subhanallah. Maknanya dia kahwin kerana sega. Kenapa kamu kahwin dengan dia? Kan dia dah ada 3 isteri. Kenapa kamu sanggup jadi 4? Sebab agamanya. Saya nak orang laki-laki yang boleh bimbing saya ke arah agama. Nampak? Kenapa kamu kahwin dengan dia, Siti? Sebab Siti keturunan orang Banjar. Bapak Siti pesan mesti kahwin dengan orang Banjar. Tidak mau dengan orang Jawa, payah. Nampak? Itulah 4 sebab tuan-tuan kahwin. Sekarang ini tuan-tuan kahwin dengan suami tuan-tuan. Akak-akak kahwin dengan suami akak-akak. Sebab apa? Dalam 4 inilah. Siapa yang kahwin sebab suami akak-akak handsome? Cuba angkat tangan macam saya. Ada? Ada tak yang kahwin sebab suami dia handsome? Ada? Walaupun tak pasti semayang. Itu ketepikan. Yang pentingnya handsome. Sejuk mata memandang. Ada? Ada sini yang kahwin kerana harta. Dia kaya. Dia toki ayam.
Tiap-tiap hari saya makan ayam free tau. Ada yang kahwin, cuba angkat tangan. Ada ni. Siapa yang kahwin kerana agama? Walaupun tak kaya, walaupun tak segak, walaupun tak ada tak. Tapi agamanya okey. Kahwin juga. Dalam banyak-banyak 4 perkahwinan ini, kata Rasulullah, kamu ambillah yang beragama. Itulah yang paling bagus. Daripada agama inilah kamu akan dapat semua. Dengan sebab kamu kahwin dengan orang yang beragama, dapatlah cantiknya. Sebab orang yang beragama, kalau nak beranak, dia tak kisah. Tiap-tiap tahun beranak pun tak apa. Sebab dia tahu bersalin itu ialah pahala. Bersalin itu menaikkan darjat. Pahala dapat, dosa dihapuskan. Balik daripada haji dan umrah bagi orang yang bersalin. Tiap-tiap kali bersalin, Allah hapuskan dosa-dosanya. Macam orang balik haji. Akak-akak dia ada 4 anak, maknanya dia 4 kali dapat pahala haji. Habis tu Ustaz, kita tak payah pergi haji. Pergi juga. Tapi pahala dah dapat. Rajin-rajinlah beranak akak. Duduk saja tu beranak je lah tuan. Masya Allah. Orang yang kahwin kerana agama akan dapat harta. Allah berkat perkahwinan itu. Harta akan dapat. Ni abang-abang kita di Malaysia ni ramai ni. Asalnya gaji 450 je kerja kilang. Kerja kilang. Gaji 450 starting masuk kerja kilang nasional. Kemudian kahwin dengan budak kilang juga. Daripada naik motor pergi kerja dulu, sekarang dah naik kereta. Daripada menyewa rumah dulu, sekarang sudah ada rumah sewa pula. Dulu masa bujang belum kahwin, pinggannya 2 butir. Semua 2 butir. Tapi sekarang sudah pinggannya berbutir-butir sekarang. Dulu keretanya tak ada, sekarang keretanya 3 tuan-tuan. Nampak kemewahan Allah bagi. Dulu tak ada masalah nak berjalan, sekarang dah boleh pergi umrah bawa isteri. Kenapa itu? Berkat kahwin itu. Orang yang berkahwin kerana agama, dia akan dapat cantiknya perempuan itu. Sebab orang yang berkahwin kerana agama tadi, dia boleh disentuh, boleh dipegang. Tetapi kalau orang yang berkahwin kerana cantik, kadang-kadang nak sentuh pun tak boleh. Dia kahwin kerana cantik. Malam-malam tak boleh sentuh. Abang, malam ni jangan buat apa-apa. Kenapa? I nak pakai maskara. Sudah tuan-tuan. Nak pakai mask ni. Nak tempek. Sapu dengan cat. Putih je muka dia. Malam besok abang jangan buat apa-apa. Saya nak buah timun. Dia tempeknya timun atas mata semua tempek. Suami dia ambil sos, tabur atas muka. Makannya ngam. Itu tak boleh sentuh, ini tak boleh sentuh. Pasal cantik. Sebab itu kalau kita kahwin dengan orang yang sederhana, harta dapat, bahagia dapat, semua dapat. Habis itu Ustaz, kalau yang cantik macam mana Ustaz? Jahat ke kami ni? Tidak. Jadikanlah diri beragama. Kalau kita orang beragama, cantik pula, package. Kalau kita beragama, kaya pula, package, 3 in 1. Kalau kita beragama, keturunan pula bagus, 4 dalam 1. 3 dalam 1. Yang inilah kita nak. Itulah maksud Nabi berkahwin dengan orang yang beragama. Bukan nak cari 4-4 ni, mana nak jumpa tuan-tuan? Mana nak jumpa? 4-4 mesti ada. Cantik dah ada, agama dah ada, bagus. Keturunan dah bagus. Keturunan dah bagus. Miskin pula. Aduh. Kerja tak ada, menganggur pula. Kopaklah duit aku, kata dia. Dah cancel pula. Kerja dah dapat, jawatannya bagus, keturunannya bagus, agamanya bagus. Tak lawa pula. I say man. Sampai ke mati tak jumpa tuan-tuan. Macamlah dia tu cantik sangat. Ada orang yang datang minta kat saya, tolong carikan isteri untuk dia. Saya kata insya-Allah. Saya tahu Ustaz ramai anak murid, saya kata banyak, stok banyak. Ya? Boleh buka buku stoknya. Saya tanya ciri-ciri macam mana yang abang nak? Ciri yang pertama kalau boleh putih, anak tunggal. Mana ada dia ni? Kalau boleh berkerjaya lah. Kemudian yang sejuk mata memandang lah. Saya kata abang, kalau abang nak macam itu, abang tunggu dalam syurga. Dalam syurga baru ada orang macam itu. Dalam dunia ni terimalah hakikat. Muka cantik, kentut busuk.
Tak dapat nak dielak dah. Tak dapat nak dielak dah. Terimalah hakikat. Keturunan bagus dah, mak bapak bagus, perangai dia pula tidak bagus. Sebab itu Nabi kata kalau kita nak jadikan rumah tangga kita bahagia, ambillah yang beragama. Sebab bila dia beragama, dia marah kamu, dia takkan pukul kamu. Orang yang beragama, kalau dia marah, dia takkan marah je. Dia takkan naik tangan. Ini bukan setakat naik tangan. Kaki pun naik, tuan-tuan. Isteri tengah tidur, dipijaknya perut isteri dia. Terkeluar anak dia, tuan-tuan. Ada kes macam itu yang pijak isteri yang sedang mengandung, tuan-tuan. Subhanallah. Kita nak yang handsome, nak yang segak, ambil. Penyepak dia pun segak juga, tuan-tuan. Melekat 5 jari di sini. Ya, nasib baik tak bisu. Okey, nasib baik tak bisu. Sepak kita di sini, masya-Allah, subhanallah. Orang yang beragama dia takkan tampar isteri dia. Dia takkan pukul isteri dia, dia takkan ragging isteri dia. Sebab dia beragama. Ambil yang agama. Kalau dia tak suka dengan kamu, dia lepaskan elok-elok. Nampaknya ya, kita dah tak boleh hidup sekali, kita bercerai lah ya. Tapi kalau orang yang tak ada jahat agama, tuan-tuan, dia gantung tak bertali, tuan-tuan. Nak minta cerai pun susah, nak pergi mahkamah panggil pun dia tak datang. Bertangguh sampai perempuan ni umur dah dekat 50, baru boleh dia datang. Orang yang beragama kalau dapat dia takkan pukul kita. Kalau dia baik dengan kita, dia tatang kita bagi minyak yang penuh. Ini. Tetapi agama saja belum tentu cukup. Agama saja belum tentu cukup. Berapa banyak orang yang ada faham agama, kaki kelentong. Ya, kaki kelentong. Ada satu isteri dia kata, Ustaz, suami saya ni semayang tak tinggal. Pergi masjid, cakapnya lemah lembut, Ustaz. Orang kampung, taman semua kata dia bagus. Tapi dia di rumah jin iprit. Masya Allah. Saya kata, kenapa jin iprit nak kak? Cerita. Dia kata, Ustaz, tak jin iprit macam mana, Ustaz? Dia bawa balik jantan, bawa balik ke rumah. Dia suami lelaki, bawa balik budak lelaki ke rumah. Apa dia buat? Re-roman lah. Apa lagi? Astaghfirullahalazim. Dia betul Ustaz. Dia bawa balik budak jambu. Oh, jamu air. Bukan. Bawa balik boy. Kunci pintu, dia projek dengan boy. Masya Allah. Bila anak akak tegur, dia ambil pisau, dia kata, diam kamu, tikam kamu kan. Bila akak tegur dia, Ustaz, dia pelempang terus, Ustaz. Itu sebab saya panggil suami saya jin. Jin pun kalau nak beromen, dia cari jin tina. Ini jantan, cari budak jantan, ya Allah. Lembu kalau nak kahwin pun dia cari lembu tina. Babi pun, dia cari babi jantan, cari babi betina. Orang ada akal boleh cari jantan sama jantan. Masya Allah. Subhanallah. Boleh tak Ustaz saya minta cerai? Pilah kau yang minta cerai. Suami akak tu bukannya jin iprit. Gila babi nama dia. Sebut gila babi ni kasar sangat. Gila khinzir nama dia. Ya Allah, subhanallah. Tapi baik tak? Baik semayang tak tinggal. Pergi masjid semayang. Tapi nafsunya songsang. Yang tahunya ialah isteri je, songsang tak songsang. Tuan-tuan ni, abang-abang haji belah kanan saya, abang haji belah kiri saya. Ia yang mengetahui baik tak baik ni, rumah je. Serupalah saya pun, dia nak tahu saya ni baik tak baik, rumah saya lah. Memang depan tuan-tuan saya baik. Nak tahu baik tak baik, nanya rumah. Macam mana suami ustazah di rumah? Kalau dia gelak macam itu, mana buruk lah tu. Kalau dia tak jawab, dia setakat jual je. Maknanya buruk lah tuan-tuan tu. Yang mengetahui kita orang lelaki-lelaki ni isteri. Kalau dia panggil jin, makna buruk lah. Tapi kalau isteri kata, ya Allah, saya bahagia sangat. Tak tahu bahagia. Maknanya bahagia lah tuan-tuan. Sampai tak terkata bahagia dia tu. Sebab itu agama saja belum cukup. Nabi kata, ambil lagi satu. Yang agama saja belum tentu cukup. Ambil lagi satu. Nama dia apa? Akhlak. Carilah orang yang berakhlak, husnul khuluq. Apa dia yang dikatakan akhlak? Ni dia.
Yang dikatakan akhlak itu bila kamu tengok dia, kamu suka. Tengok dia je suka. Tengok muka suka. Bila dia balik suka. Bila dia tak ada kita rindu. Itu maknanya berakhlak lah itu. Kalau dia ada, nyampah. Aduh, balik dah waktu ni, ya Allah. Balik dah. 6 harakat dah je tuan-tuan. Kompom buruk perangai tuan-tuan. Ya Allah, ada lah tu. Bunyi dah tu dia balik kang. Mati je enjin kereta dia, masalah lah tu. Dengan tak berakhlaknya. Tak tengok muka dia tak menyeronokkan. Tak suka. Bukan masalah dia kena handsome, tidak. Tak handsome pun tak apa, tapi kita seronok dekat dia. Sebab orangnya baik, wangi, tak marah. Seorang yang meringankan tugas kita. Kalau tuan-tuan dapat suami, dapat isteri segak cantik, tapi busuk nak buat apa? Pengotor. Busuk gila. Ketiaknya saja, bulunya panjang ini. Berjerabu je ketiak dia. Ya Allah, gelik aku tengok. Degarunya ketiak ini. Kita tengah tengok bola. Manchester lawan Queen's Park Rangers. Elok isteri tengok bola. Tiba-tiba suami datang. Duduk menyandar dekat cushion. Sambil angkat tangan. Kita pun kali tengok ketiak ada. Astagfirullah. 4 hari koma tuan-tuan. Subhanallah. Kalau macam ni pula perangai tak baik. Malam ni suami aku tak ada. Dia giliran isteri muda. Aku baca Quran. Hari ni suami aku tak ada. Aku nak puasa sunat. Dulu tak boleh puasa sunat. Suami tak bagi. Nak kena masak ke dia lagi. Sekarang suami pergi rumah isteri muda. Aku nak puasa sunat besok. Alhamdulillah. Cubalah ambil satu benda yang kita tak seronok. Jadikan kita seronok. Baru tuan-tuan tahu bahagianya hidup ni. Tapi kalau tuan-tuan tengok yang tak seronok itu sebagai tak seronok. Yang seronok tu pula hak tuan-tuan sampai hak sendiri je. Sampai bila-bila tuan-tuan tak rasa seronok. Ingat, semua benda itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun pinjaman daripada Allah, suami kita pinjaman pada Allah, isteri pun pinjaman daripada Allah Taala. Bila-bila masa dia boleh ambil balik. Termasuklah kebahagiaan dan ketenangan itu hak Allah juga. Dia bagi dan dia ambil balik. Jadi apa-apa tuan-tuan, pandang baik kepada Allah, pandang baik kepada qada dan qadar Tuhan. Dan doalah, ya Allah, berikanlah yang terbaik atas apa yang menimpa kepada aku. Itu saja doa kita. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu sahaja ceramah kita pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih pada Tuan Haji. Terima kasih pada semua jemaah, sama ada Malaysia ataupun Singapura yang datang pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya bercakap 1 jam 32 minit. Kalau naik kereta dah sampai ke Ipoh. Kan, jadi minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.